وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mohon maaf atas kelewatan dan pemanduan pun terkawal. Bila hujan-hujan ni pemanduan terkawal. Lagi pula saya ni silau 100 lebih. Jadi bila dah hujan, silau tu dia makin bertambah lagi. Jadi saya minta maaf. Dan ada 3 minggu rasanya tak datang. Saya di luar Melaka. Ya, lakulian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan lagi kita meneruskan pengajian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tajuk pada hari ini iaitu jangan bertangguh daripada beramal. Jangan bertangguh daripada beramal. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat sini kita boleh ketahui bahawasanya mendekati Allah Subhanahu wa taala ini ada yang perlu kita lakukan dan ada yang perlu kita hindarkan. Dan ada yang perlu kita lakukan secara zahir dan ada yang perlu kita lakukan secara batin. Ada yang perlu kita tinggalkan secara zahir dan ada yang kita perlu tinggalkan secara batin. Sebab itu para ulama mengatakan jasad kita ini bukan ada jasad sahaja. Adanya hati dan adanya ruh di dalam diri kita dan adanya nafsu di dalam diri kita. Dan kesemuanya ini ada sifat-sifatnya tersendiri. Dan jasad kita, hati kita, nafsu kita dan ruh kita akan menjadi atau akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saleh apabila dia menjaga dirinya yang zahir dan hatinya mengikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah dan tunjuk ajar para alim ulama. Kalau seseorang itu hanya memperbaiki ataupun menjaga zahirnya semata-mata tanpa dia menilai, tanpa dia menilik apa yang ada di dalam hatinya, tanpa dia menilai apa yang ada, apa peranan rohnya, maka dia tidak akan jumpa titik ataupun perjalanannya yang sebenar. Sebab hati dan roh kita alamnya berbeza tetapi tujuannya sama, iaitu mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu yang jahat tidak akan bisa dikawal, tidak akan boleh dikawal, tidak akan cenderung kepada kebaikan, melainkan hatinya selalu diisi, rohnya selalu diisi dengan kebaikan dan perkara-perkara yang soleh. Sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tuan guru kita sudah pun mengajar, mungkin zahirnya seseorang itu nampak masih di dalam kelalaian, tetapi batinnya sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu meninggalkan kemaksiatan dan cenderung hatinya untuk melakukan ibadah. Itu perkara yang di dalam hati, yang Allah campakkan dalam hatinya. Dan seterusnya apa tindakannya? Iaitu dia menjaga, menuntut ilmu, menjaganya dengan menuntut ilmu, memperkuatnya dengan menuntut ilmu hidayah tersebut. Dan setelah dia menuntut ilmu, mesti ada tuntutan untuk beramal. Bila nak beramal, dekat sini dituntutan kepadanya jangan bertangguh
tangguh daripada beramal. Dan ini di antara musuh utama bagi manusia. Yang pertama, dia menjadi musuh kepada dirinya sendiri. Sebab kita ada nafsu. Jadi nafsu ini, yang kebiasaan nafsu akan membawa manusia, mendorong manusia kepada perkara yang tidak baik. Dan di antara perkara yang tidak baik itu adalah bertangguh daripada beramal. Dan yang kedua, musuh daripada syaitan, yang sentiasa membisikkan kepada manusia, menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu para ulama dan guru-guru yang mengenal muridnya, yang mengenal cara pendidikan Rasulullah SAW, yang mengetahui penyakit yang ada di dalam perut seseorang tersebut, di antara perkara yang dia akan nasihatkan iaitu jangan bertangguh daripada beramal. Maknanya, bagaimanapun keadaan kita, sama ada kita malas ataupun kita rajin ataupun kita sibuk, apa yang dituntut kepada kita? Istiqamah. Sebab dengan istiqamah ini kita akan mampu menepis dorongan hawa nafsu. Dengan istiqamah kita mampu menepis apa dia? Bisikan syaitan terhadap diri kita, terhadap jasad dan roh dan hati kita. Itu kelebihannya istiqamah. Jangan kita berfikir dengan kita merasakan diri kita tidak ikhlas, yang sebenarnya kita malas, kita menggunakan alasan-alasan agama. Buat apa buat kalau tidak ikhlas? Yang sepatutnya buatlah walaupun merasakan tidak ikhlas. Mudah-mudahan menjadi sebab istiqamah. Ada ramai kita lagi-lagi yang banyak meninggalkan solat. Sebab apa tidak solat? Yang pertama dia jawab, belum dapat hidayah. Saya bagi tanya pasal solat ni, itu adalah hidayah. Tapi cuma belum ada taufik dan kita sendiri yang malas. Dan yang pertama itulah bertangguh. Dah ada hidayah, tangguh, dah ada petunjuk, tak nak buat lagi. Masjid yang ada tengah-tengah ni adalah petunjuk kepada orang Islam yang terang-terang ada. Dan setiap hari 5 kali dia mengingatkan. Petunjuk apa lagi yang tak ada? Cuma malas dan sombong dan apa dia? Bertangguh-tangguh daripada menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, qum, sebutkan qum, maknanya qum ini fil amr, berdirilah. Apa makna berdiri kat sini? Iaitu laksanakanlah dengan segera. Bila sebut qum, dia berbeza dengan if'al. Kalau if'al ini buatlah. Tapi bila kata gum, seperti macam kita katakan iqamatis salah, ataupun mendirikan solat dengan segera. Sebab tu kalau qamat dia kata qad qamatis salah. Maknanya qad qamatis. Kalau qad di sini dia menunjukkan sama ada lakukan dengan segera ataupun dah dilakukan. Maknanya apa dia? Memang segera kena lakukan. Sebab tu kalau kita orang azan qad qamatis salah, qad qamatis salah, maknanya nak lakukan solat dengan segera. Maknanya apa dia nak bagi tahu sini? Qum ala qadam wasaqah, bingkaslah di atas kedua kaki dan betismu. Maknanya segera lakukan. Segera lakukan. Kemudian, dan janganlah engkau
menangguh-nangguh atau melewat-lewatkan untuk beramal. Wala yuakhir, dan jangan juga lambat-lambatkannya. Kebanyakan daripada kita akan terbabas apabila kita sudah mula melambatkan. Yang pertama dia kata jangan bertangguh. Itu peringatan yang pertama. Bertangguh ni tak nak buat terus. Bertangguh tak nak buat terus. Ataupun bertangguh ni sama ada dia kata nantilah buat. Ini peringatan yang pertama. Kenapa disebutkan jangan bertangguh? Kemudian jangan melewatkan. Dia ada dua perkara berbeza. Kalau bertangguh macam saya lah, 3 minggu tak datang, ditangguhkan. Kalau saya tak datang juga, ada peluang saya tak datang, dekat sini dia akan berat lagi nak datang. Yang pertama 1, 2, 3 ada uzur, saya tak ada kat Melaka. Nanti kali keempat ada peluang, lepas tu mencari uzur lagi, macam tadilah kan. Tapi apabila dia datang juga dengan paksa, dia insya-Allah akan membawa kepada satu tingkatan yang lebih lagi. Tingkatan apa dia? Dia diuji kepada semua yang hadir dan saya juga. Kita akan mendapat satu keikhlasan yang lebih baik. Insya-Allah. Kita akan mendapat. Sebab apa? Yang datang pun diuji, yang duduk nak mendengar pun diuji. Masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak teruskan juga, kemungkinan sama ada sini yang tak datang ataupun sini yang tak datang. Sama kalau orang lain pun yang mengajar, tapi disebabkan dah asyik Ustaz Zul ni tak datang, dia pun asyik tak datang, akhirnya orang lain datang mengajar pun dia tak datang. Dekat situ. Jadi itu kita dah tangguh. Yang melambat-lambatkannya macam kita solat lah. Bila selalu lambat, apa yang berlaku? Dia akan lakukan dengan sepantas yang mungkin. Kadang-kadang awal buat, tapi sebab apa dia? Kononnya lah, saya takut lambat lagi nanti solat, baik buat sekarang. Tapi sebenarnya dia tengah malas. Dia buat secepat yang mungkin. Sebab apa? Sebab dia memang tabiat dia lambat solat. Akhirnya kalau dia dapat nak solat awal pun dia akan buat cepat-cepat. Sebab apa? Disebabkan penyakit dia tadi lambat, selalu melambatkan solat. Itu kesan dia. Jadi bila orang ni bertangguh-tangguh melewat-lewatkan amalan ni, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia akan lakukan dengan mustajil. Bila dah mustajil, disebutkan para ulama ini, kalau bertangguh-tangguh ni ada bisikan syaitan dan ada daripada nafsu kita sendiri. Dan kalau dia lakukan dengan gopo gapa ataupun dipanggil mustajil. Apa mustajil Ustaz? Tergesa-gesa. Ini daripada perbuatan syaitan. Tergesa-gesa nak lakukan. Ini daripada syaitan. Akhirnya bila dah tergesa-gesa, kalau orang yang rajin datang majlis ilmu, insya-Allah dia boleh selamat. Kalau yang malas, silap hari, dia dah rasa asyik lambat. Lepas tu bila dah lambat buat juga, tapi buat dengan segera, akhirnya hilang kemanisan untuk dia beribadah kepada Allah. Hilang kemanisan solat dia. Sebab itu kalau walaupun dia solat, tapi tidak nampak kesan pada dirinya, tidak nampak perubahan pada dirinya. Perubahan macam mana? Dia mengatakan
Saya ni solat tapi itulah masih ada masalah, rezeki tak menentu. Semua orang rezeki tak menentu. Tak ada siapa yang boleh tentukan rezeki dia. Tetapi disebabkan dia tidak menjaga solatnya dengan betul, akhirnya segala perkara yang ada di sekelilingnya ada masalah aja. Orang kaya pun dia masalah kan. Sebab apa? Ini apa ni, kaya je tapi kedekut tak bagi sumbangan. Masalahnya masa dia bagi sumbangan kat masjid kau tak datang. Kan? Orang datang bagi sumbangan cari orang yang baik-baik. Yang tak baik pun diajaklah nak supaya kau jadi baik. Bagi sumbangan kat masjid, masjid buat sumbangan, buat kebajikan, engkau pula menyombong tak datang. Lepas tu kau cakap kedekut, kau kata masjid tak buat kerja, padahal engkau yang tak ada. Ini masalah bila hati tu dah bermasalah. Jadi bila dah melambat-lambatkan, lepas tu buat pun dengan segera, hilang kemanisan ibadah. Akhirnya tinggalkanlah. Sebab apa? Diri kita ni suka mencari perkara-perkara yang menghiburkan dirinya, menghiburkan hatinya. Akhirnya kalau dengan solat dia rasa tak terhibur, dia tinggalkan. Dengan duduk dengan orang-orang baik dia tak terhibur, dia tinggalkan. Sedangkan yang awal-awalnya dia suka, akhirnya dia malas. Disebabkan apa? Disebabkan bertangguh dan melewatkan beramal. Macam kita lah awal-awal lah, wal'iyadhu, macam seseorang, wal'iyadhu billah, dia fitrah manusia ni memang tak biasa dengan benda-benda yang haram, yang khususnya mana yang dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tu, iman dia yang dalam hati dia tu akan merasakan benda ni tak baik. Kan, benda ni dia akan rasa tak baik. Contoh, orang tu tak biasa masuk kelab, tiba-tiba hari tu termasuk kelab, kawan dia bawa. Hari pertama dia masuk tu, dia rasakan, aku dah tak betul lah ni. Kan? Aku dah tak betul lah ni, macam mana ni? Dia pun duduk, arak tak sentuh, dia tengok-tengok je. Kan? Perempuan lalu depan dia pun buat tak tahu je. Istighfar juga tu. Tapi bila dah hari-hari pergi, hilang dah benda tu. Dia pula yang ajak orang. Sebab apa? Sebab mulazimah. Sentiasa mulazamah dengan benda tersebut. Akhirnya dia mendapat kemanisan di tempat tersebut sehingga dia tak boleh meninggalkan tempat tersebut, kerana disitulah dia merasakan kemanisan untuk menghibur dirinya. Akhirnya dia berterusan. Kalau tidak ada hidayah dan tidak ubah dirinya, akhirnya al-mar'u mata ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan dimatikan bagaimana kehidupannya di dunia, bagaimana cara kehidupannya. Jadi alhamdulillah yang sudah lama di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa melakukan amal saleh, suka ke masjid, suka melakukan kebaikan. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita sudah ada kemanisan, sudah bertapak di dalam hati kita. Kalau tak buat, kita merasakan kita ni dah tak rasa tak sempurna satu kehidupannya. Kalau orang dah biasa datang solat subuh dekat sini, satu hari dia tak dapat datang, penyesalannya luar biasa. Berbeza dengan orang yang tak biasa solat subuh berjemaah dekat masjid, tak kisah pun, bahkan dia pelik, kenapa aku dapat datang solat hari ni kat masjid, biasanya kat rumah. Dia pula pelik. Tapi bagi orang yang biasa datang masjid, dia rasa sangat-sangat rugi kalau tak dapat datang masjid. Sebab itu disebutkan, ada satu asar disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu beramal
dia biasa beramal ataupun dia dengan zikir dia, dan ketika dia berzikir tu dia tertidur, kan? Maknanya dia tak baca lah, tapi dia gantikan, dia akan dapat pahala yang sama juga. Sama juga dengan orang yang masa mudanya, yang masa mudanya dia selalu beramal baik, soleh, tapi tiba masa dia tua, dia tak mampu lagi nak beramal. Kedratnya dia tidak sama dengan masa dia muda. Allah bagikan pahala yang sama. Disebutkan dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ni pahala yang tak putus-putus, berterusan. Jadi orang yang dah biasa beramal, bila dia tua, dia kemampuan dia kurang, dalam hati dia masih rindu dengan benda-benda tersebut, tapi dia tak mampu nak buat, dia akan dapat pahala seperti mana dia masih muda dulu, awal-awal dia buat. Jadi sebab itu beruntung orang yang istiqamah dalam beramal. Kemudian lianna taswif aw ta'khir yu'aridu al-qalb lil ghaflati wal qaswah. Dia kata sebab apa? Bertangguh-tangguh ataupun melambat-lambatkan ini akan membawa hati ini kepada kelalaian dan kekerasan hati. Janganlah menangguh atau melewatkan untuk beramal, kerana menangguhkan dan melewatkan itu akan mendedahkan hatimu kepada kelalaian dan keras hati, serta berkemungkinan terlepas peluang yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang bermaksud, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Quran atau Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maknanya bagi mereka yang sudah ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia dah rajin menuntut ilmu, kemudian dia dah menjaga zikir-zikir dia, tapi masalah dia bila dia beramal tersebut, dia diganggu dengan melewat-lewatkan amalan tersebut. Sebab tu saya sebutkan tadi, bila dia selalu melewat-lewatkan, akhirnya membawa hatinya hilang kemanisan ibadah tersebut. Hilang keseronokan di dalam dia menunaikan solatnya, di dalam dia menunaikan puasanya, ataupun dia bersedekah. Orang yang dia biasa bersedekah, yang tahu rezeki daripada Allah, dia tak heran bagi sedekah RM100, RM50, RM1000, RM1,000,000. Tapi kalau yang tak biasa bersedekah, walaupun dia kaya, dia merasa kerugian walaupun dia keluarkan RM1. Rasa kerugian kalau keluarkan 10 sen. Sebab apa? Disebabkan hati tadi tak biasa. Belum dididik dengan istiqamah. Sebab itu seorang sahabat yang datang bertemu Rasulullah SAW bertanya, minta nasihat, Nabi ajarkan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Sebab itu para habaib, cucu-cucunya Rasulullah SAW, zuriatnya Rasulullah SAW yang berada di Hadramaut ataupun di Hadramaut, khususnya di Tarim, mereka ini lebih bersungguh-sungguh, lebih berusaha menjaga istiqamah mereka. Menjaga istiqamah. Ada yang istiqamah solat, sejak dia mengenal tahajud tak pernah tinggal tahajud. Sejak dia kenal solat duha tak pernah tinggal solat duha. Sejak dia
kenal kemanisan puasa, tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Kalau wirid, sejak dia beramal dengan wirid, tak pernah tinggal dengan wirid. Ini memang saya saksikan dengan diri saya sendiri. Kita ikut dorang ni khidmat, bantu dorang. Kita tengok macam mana dia nak beramal ni. Sibuk sana sini. Dalam kereta dia baca Al-Quran. Dalam kereta dia solat. Dalam kereta dia baca wirid. Kalau perjalanan tu 3 jam, 3 jam lah dia berwirid, dia baca Al-Quran. Orang ingat kan kita khidmat masyayikh ni, untung bagusnya. Memang alhamdulillah beruntung. Tapi tak seperti apa yang dibayangkan. Dapat dengan syekh selalu, dapat berborak, tak ada. Kita dengan guru kita ni, kita tak boleh, tak sama dengan kita jalan dengan kawan. Kalau dengan guru lah. Adab kita tak akan berubah. Kita nak bertanya pun kena tanya guru dulu, Syekh boleh tak saya nak tanya soalan? Kalau dia kata boleh, ataupun dia kata nanti. Kalau dengan kawan, kita boleh happy-happy dalam kereta. Dengan guru kita ni, kita pun senyap je. Kita pun tengok apa dia buat. Kita tengok rasa nak buat, kita pun ikut buat. Kadang-kadang dia tengok kita ni tak buat apa-apa, dia suruh ikut dia. Buka surat ni. Dalam kereta, sepanjang perjalanan saya pernah ikut, ramailah habaib saya ikut ni. Memang betul-betul mereka ni luar biasa. Dalam mereka menjaga istiqamah mereka. Dalam kereta, daripada Melaka sampai Kuala Lumpur, saya pegang kitab, baca kitab dalam kereta. Lepas tu dia syarahkan. Tak sedar, serasa sekejap je. Habib Omar bin Hafiz pergi, diceritakan istiqamahnya, jaga dia punya amalan. Nak solat, nak naik flight, tapi solat, waktu solat dah masuk dan azan. Dan bila nak naik kapal terbang ni, bukan naik tu macam kita naik kereta sendiri, dia akan terus jalan. Tetapi memang kena ikut peraturan dia lah. Masa nak kena naik. Tapi apa yang dilakukan Habib Omar ni, dia solat dekat bawa kapal terbang tu, solat azan, solat. Dan orang diceritakan lah, orang yang dalam kapal terbang tu turun, yang mana orang Islam turun solat sekali. Orang yang kat dalam tu pun kenal lah Habib Omar. Jadi diorang tak boleh nak buat apa dah. Nak suruh cepat, jadi terpaksa lambatkan sedikit je. Waktu pernah tak lambat lah pun sebenarnya. Jadi solat juga, jaga. Jadi ini diceritakan juga oleh Habib Jamal bin Ajil. Apa yang berlaku ketika dalam kapal terbang Habib Omar, dalam kapal terbang, orang semua dah dia baca, Habib tu kata diorang baca kitab, mengantuk, tertidur. Kemudian bangun, sambung lagi baca kitab, kemudian tertidur. Jadi satu malam tu tiba-tiba ada orang azan dalam kapal terbang. Tengok Habib Omar azan dalam kapal terbang. Ialah ada naik kapal terbang orang Arab. Maknanya 80%, 90% tu orang Islam, azan lah. Yang tak biasa solat ni pelik. Kalau kita sendirilah pun, siapa pula tiba-tiba azan ni? Alamak, buat soleh pula, kan? Buat hal pula dia ni. Tapi orang yang menyembah Allah tak heran langsung. Waktu solat dia solat, waktu azan dia azan. Akhirnya apa dia? Pramugari tu bagi ruang dekat belakang tu, ada luas. Kalau kapal terbang yang besar ni, luaslah ruang ni. Dah ramai-ramai solat kat belakang. Yang mana buatlah solat. Hebat orang yang istiqamah ni. Lepas tu kemudian setiap hari malam Jumaat baca maulid dekat Darul Mustafa. Tapi dalam perjalanan
datang musafir ke Malaysia, ke Indonesia. Masa itu juga diceritakan dalam kereta api, perjalanan panjang. Malam dalam kereta api ada majlis maulid. Baca maulid, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bila istiqamah ni dia tak hairan apa sekeliling dia. Waktu dia buat. Tak ada bertangguh-tangguh dengan beramal. Macam Habib, ini semua yang cerita ni depan mata saya. Habib Omar lagi. Setiap hari solat duha dekat 4 rakaat. Kalau tak silap saya satu hal 4 rakaat dia tu 4 juz dia baca. Itu yang kita nampak. Yang tak nampak tak berapa juz dia baca. Kita dengan kawan ni mengira-ngira amalan guru-guru kita kat Yaman ni macam mana dia buat. Kita tengok, perhati satu-satu. Habib Umar masa ada majlis khatam Quran, dia baca Quran 1 juz 7 minit ni. Sebab ada Quran juzuk tu kan. Mungkin kita rasakan pelik macam mana dia baca 7 minit. Guru kita cakap jangan nilai waktu kita baca dengan waktu mereka baca. Mereka ni dah ada keberkatan waktu, berbeza dengan kita. Kita ni 10 minit pun dah rasa sejam. Duduk dalam majlis ilmu 20 minit dah rasa sejam. Dua orang sejam tu rasa 10 minit. Dan itu memang guru saya cakap, Al-Habib Abdullah Maknun, lagi-lagi orang yang dah hafal Quran ni, waktu tu dia punya. Bila dia istiqamah dengan Al-Quran dia, sekejap je. Sekejap. Sebab waktu tu Al-Quran tu dia miliki. Jadi dia beza dengan orang yang tak hafal Quran. Kan? Walaupun dia tengok mushaf, lancar baca Quran, tapi beza dengan Hafiz. Hafiz ni dia macam baca Fatihah ya, Al-Quran tu yang betul-betul lah. Kan? Tapi itulah, bila orang itu istiqamah, Allah akan bagi dia keberkatan waktu. Sebab apa? Istiqamah inilah yang mendidik kita untuk menjaga waktu kita. Bila dapat menjaga waktu, akan banyak benda-benda yang baik kita akan lakukan. Tapi bila tak menjaga waktu, bila tak istiqamah, akhirnya apa yang kita buat? Solat duha tak terjaga. Bagi sedekah pun tak menentu. Kemudian kadang-kadang terlupa untuk solat sunat. Sebab kita tak ikut jadual. Saya pergi Yaman 2012 sampai 2016. Masjid yang saya pergi, kalau sebelum subuh dia baca zikir. Ada salah satu zikir dia, Subhanallah walhamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu dah beberapa tahun yang lepas, 2012 sampai sama. Saya pergi baru ni 2019. Saya pergi orang yang sama, waktu yang sama, itu juga zikir ni. Maknanya macam tu lah. Al-Quran pun sama. Itu akhlak, sifat orang yang istiqamah. Hati dia baik je, mudah untuk beramal. Di antara punca kita ni susah nak beramal ni bila tak istiqamah. Bila tak istiqamah, ini yang menyebabkan keras hati kita nak beramal. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita menjaga amal kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan kita daripada sifat-sifat munafik, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hakikat iman dan tauhid, dan hakikat ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
jauhi kita daripada sifat-sifat mazmumah dan diberikan kepada kita sifat-sifat mahmudah, dan mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa memayungi kita di dalam kehidupan kita sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekadar itu saja dulu. Insya-Allah minggu depan mudah-mudahan diberikan kesempatan dan taufik daripada Allah untuk kita teruskan membaca kitab Risalah Tanbih 'anil Dhalal liman arada dzal jalal. Alhamdulillah, kitab ni kalau dekat Melaka ni dah ada 2 tempat yang mengajar. 2 tempat dah ada baca kitab ni. Satu ini saya baca dekat sinilah dengan izin tuan guru. Satu lagi kalau ada yang peluang ada waktu dekat Sungai Udang, Masjid Ghafar Baba, dekat Petronas sana Penampisan Minyak ada satu masjid. Tuan guru baca kitab ni. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan diri tuan-tuan, ahli keluarga dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana 'ala wa ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka hubba amalin qaribuna ila hubbik. Allahumma ati nafsana taqwa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri alladzina amanu 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.